Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung elektrolisis. Okey, so bersedia modul yang kita nak pakai. Okey, ini handout yang kita pakai ya. Okey, sel elektrolisis ini selepas sel kimia. Okey, sekarang kita nak tengok apa sebenarnya elektrolisis. Okey, elektrolisis ialah proses pertukaran tenaga. Okey, dulu sel kimia kita tak pakai bateri. Kita pakai voltmeter sahaja. Sekarang kita nak pakai bateri. Maka kita tukarkan tenaga elektrik dia. Okey. Kita tukar tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Kalau sel kimia, kita tukarkan tenaga kimia kepada elektrik. Sebab kita hasilkan elektrik. Okey, so untuk case di sini, okay, kita tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia sebab kita pakai bateri. Kita pakai elektrik. Bila pakai elektrik, baru kita panggil elektrolisis. Sel kimia tak pakai bateri. So dia terbalik, dia kimia kepada tenaga elektrik. Sebenarnya sel kimia itu apa? Itu bateri. Itu konsep paling asas untuk bateri. Nak ciptakan bateri, okey? So elektrolit. Okey, ada orang pun pening, apa benda elektrolit? Okey. Elektrolit maksud dia benda you tuang ke dalam sini. Okey, yang kita tuang untuk dicelupkan elektrod itu adalah nama dia elektrolit. So elektrolit tak boleh suka-suka pakai apa yang kita suka. Okey, so elektrolit dia ada konsep dia juga. Okey, sorry tadi elektrik itu electrical energy convert to chemical energy. Electrical energy convert to chemical energy. Okey, so elektrolit kita tak boleh letak apa-apa barang sahaja. Kita perlu ada satu konsep iaitu kena pilih apa yang boleh diletakkan sebagai elektrolit, electrolytes, okey? Ialah suatu bahan yang boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan, okey? First, dia boleh pilih keadaan lebur. Keadaan leburan. Leburan dalam bahasa Inggeris is molten. M-O-L-T-E-N. Okay? Atau aqueous. Aqueous maksud dia tambah dengan air. Perlu tambah dengan air. A-K-U-E-U-S. Aqueous. Okay? Dan mengalami perubahan kimia. Okay? Dia mesti berlaku chemical change. Okay? Mengalami perubahan kimia. Okay, ini maksud dia elektrolit. Okay, apa maksud elektrolit? Dia mesti suatu bahan kimia, okay, yang boleh konduksi arus elektrik. Kalau you nak konduksi arus elektrik sini, keadaan dia mesti dalam lebur dulu. Dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okay, so leburan is molten. Okay, aqueous is aqueous, sama cuma ejaan A-Q-U-E-O-U-S. A-Q-U-E-O-U-S, aqueous. Mengalami perubahan kimia, chemical change. Okay, kalau dia tak berlaku perubahan kimia, kita tak panggil dia elektrolit. Kita panggil dia conductor. Contoh besi. Besi mengalirkan arus elektrik. Besi itu tak hilang. Besi tetap besi di situ, betul. Tapi elektrolit ni lain. Selepas dia conduct electricity, dia akan berlaku sesuatu. Dia sudah tukar ke benda lain. Okey, itu maksud chemical change. Okey, so ini maksud elektrolit. Nanti kita nak tengok. Okey, nak conduct electricity mesti kena ada ion. Ion bebas bergerak. Okey, kita tengok seterusnya. Kekonduksian elektrik bagi elektrolit adalah disebabkan kehadiran, okey, mesti kena ada ion bebas bergerak. Mesti kena ada ion bebas bergerak. Okay, so you kena ada ion baru boleh konduksi elektrik. Ion-ion yang bebas bergerak. Okay, maksud dia di sini, free moving ion ini maksud dia, contoh NaCl. NaCl ada ion. Okay, so dah kira ada ion lah. Ada peluang jadi elektrolit, ada peluang. Tapi kena tengok ion tu bergerak ke tak.
So kalau bergerak maksud dia dalam bentuk molten, okey, dalam bentuk aqueous, baru dia bergerak. Kalau dalam bentuk pepejal, tidak bergerak, maka tak boleh. Okey, contoh yang kedua, naftalena. Okey, banyak pakai masuk tingkatan 4. Naftalena tak boleh jadi elektrolit. Kenapa? Sebab dia langsung tak ada ion. Bila langsung tak ada ion, dia tak akan jadi elektrolit lah. Sorry, letak barang dia. Okey, itu yang kita sambung. So, elektrolit maksud dia kena ada ion dulu. Selepas ada ion, kena tengok dia bergerak ke tak. Macam itu. Kalau tak ada ion, terus bukan elektrolit. Okey, itu flow dia, very simple. Okey, bukan elektrolit maksud dia terdiri daripada apa? Okey, terdiri daripada molekul Covalent. yes, covalent. So kalau dia bukan ion, dia mesti covalent. Dia antara dua tu. Kalau dia ada ion, ada peluang tengok dia bergerak tak. Itu dia. Kalau tak ada ion, terus reject. Dia dah tak boleh jadi elektrolit. Okay, so bukan elektrolit maksud dia terdiri daripada molekul covalent. Okay, so itu yang kita bincang. Okay, seterusnya, conductor. Okay, kita nak bezakan elektrolit dengan conductor macam mana. So, conductor ialah bahan yang juga boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan conductor. Contoh besi. Conductor dia tak payah bergerak. Okey, dia janji ada ion di dalam, okey, ada ikatan logam pun dah boleh lah, pepejal. Dalam keadaan pepejal atau lebur pun boleh. Atau leburan. Tetapi tidak mengalami sebarang apa? Perubahan kimia. Yes, perubahan kimia. Okey, tidak mengalami sebarang perubahan kimia. Okey, ini ya. Itu beza dia conductor dengan elektrolit. Conductor tidak mengalami sebarang perubahan kimia. Okey, maksud dia selepas conduct electricity, dia tetap benda yang sama. Besi conduct electricity. Lepas tu besi tu tetap ada. Kalau elektrolit lain, bila dia mengkonduksi electricity, dia akan berlaku sesuatu dalam elektrolit itu. Contoh keluar bubble, okey, pepejal perang terbentuk, okey, so itu yang beza dia elektrolit dengan conductor. Okey, kalau elektrolit dengan bukan elektrolit, kita buat pengukuhan di bawah. Okey, contoh ada banyak. Saya bagi 9. Okey. So di sini kita nak pilih elektrolit ke bukan elektrolit. Okey. So elektrolit kita mula-mula pilih ada ion ke tak. Tu je. Ada ion ke tak? Ada peluang besar elektrolit. Tak ada, confirm bukan elektrolit. Okey, kita pilih dulu. Plumbum 2 bromida. Ada ion ke? Ada. Ada. Pb2+, Br negatif. Okey, kita letak terus di situ. Okey, letak terus. Baru kita bezakan nanti yang kedua. Elektrolit dengan bukan elektrolit, pilih dulu ada ion ke tak. Itu je. Itu dahulu. Natrium klorida. Ada? NaCl. Ada Na+, Cl negatif. Natrium klorida. Kupon 2 klorida. Pilih dulu, tak ada masalah. Cu2+, Cl negatif. Okey. Letak dulu. Glukosa. Gula. Glukosa dalam ada ion apa? Glukosa. Ada ion ke dalam? Ada ion ke sir? Dia bukan molekul ni, covalent ke? Yes, tak ada ion. Dia tak ada ion. Bila tak ada ion, terus bukan elektrolit. Itu je. Lepas tu, acid. Okey, acid. Acid ada H+. Letak dulu, tak apa.
Amonia, aqueous, alkali. Alkali ada ion. Letak dulu. Tak ada masalah. Alkali ada ion. Okey, kemudian heksana, covalent. Senang ya nama pelik-pelik ini. Nama pelik-pelik kebanyakan bukanlah sebab kalau ion masa form 4 kita ada hafal cation and ion, betul? Kita ada hafal. So heksana nak cari cation and ion apa? Hex ion ke? Ada mana ada benda macam tu? That's why bila free awak kena balik untuk hafal cation and ion. Baru akan lebih baiklah prestasi nanti. Okey, cecair, etanol. Tak dapat cari ion dia. Etanol. Cation apa? Apa yang positif? Apa yang positif? Apa yang negatif? Betul? So, tak boleh. Tak ada. Asitamida. Ini sama macam naftalena. Okay, sama macam naftalena. Okay. So, naftalena ada cation, ada anion. So, letak di sini. So, ini dah confirm betul punya. Janji you cari dia. Ada ion, tak ada ion. Terus akan bezakan elektrolit bukan elektrolit lah. Okey, sekarang step kedua. Okey, baru fikir ion dia bergerak ke tak? Bergerak ke tak? Tengok. Pb2 plus Br negatif bergerak ke tak? Bergerak. Lebur, lebur bergerak. Dia air bertambah aqueous atau lebur bergerak. Okey. NaCl bergerak. Lalutan bergerak. Dia mesti liquid atau dalam bentuk solutions. Okey. Ini tengok pepejar. Pepejar tak bergerak. Pepejar dia akan kekal dalam bentuk yang statik sahaja. Ion ada CO2+, ada Cl negatif, tapi dia tak bergerak punya. Tak bergerak tak boleh. So ini bukan. So letak di sini. Okey. Acid. Acid bagus. Acid memang elektrolit, tapi masalah dia acid itu dia kena dalam bentuk solution dulu baru boleh panggil acid, betul tak? Acid mesti ada air, baru ada sifat acid. Ini sebut dia, pepejar dia. So, bukan, dia tak ada ion bebas bergerak. Dia ada ion. Dia ada ion di dalam, tapi tidak bebas bergerak. Tidak bebas bergerak. It's not free moving. Okay, even though you have ion there, okay, it's not free moving. So ini yang kita boleh bezakan elektrolit dengan bukan elektrolit. Okay, ada masalah tak untuk ini? Okay, you tanya. Sir, Ada soalan? Okay, tanya. Fun. yang elektrolit ni kita guna yang macam dalam sel kimia tu lah kan, kita panggil elektrolit yang cecair kita guna tu. Yes, sel kimia punya juga boleh panggil elektrolit. Cuma di situ kita tak panggil elektrolit. Mengapa? Ada elektrik tak situ? Ada elektrik tak? Oh, tak ada. Tak ada. So bila tak ada elektrik, kita nak hasilkan elektrik dia. So elektrolit tak perlu bincang di situ. Tapi sebenarnya dia tuang elektrolit juga. Kalau you tak tuang elektrolit, litar tidak lengkap. Betul? Maka elektrik tak boleh dihasilkan. Sini kita bincang elektrolit sebab bermula sel elektrolisis semua pakai bateri. Pakai bateri. So bila pakai bateri, elektrolit sesuai lah dibincangkan di sini sebab elektrolit ada suatu bahan yang mengkonduksi arus elektrik. Okey boleh ya? Okey, very good. Okey, ada soalan lain? Okey, sambil saya kemaskan notes ini. Ada? Okey, boleh ya? Okey, so saya bagi tips. Okey, nak bezakan elektrolit dengan bukan elektrolit simple sahaja. Step pertama apa? Kita nak cari ada ion ke tak di dalam. Ada, letak di elektrolit dahulu. Tak ada, terus tolak ke bahagian bukan elektrolit. Siap ah? Bukan elektrolit dah siap. Okey, lepas tu dekat elektrolit baru cek benda kedua. Benda kedua nak cek apa? Nak cek ion dia bergerak ke tak.
Kalau bergerak, baru elektrolit. Kalau tidak bergerak punya, bukan elektrolit. Tidak bergerak, tak faham pun benda tak bergerak macam mana saya tahu. Tidak bergerak maksud dia pepejal. Itu je. Okey, tidak bergerak maksud dia dalam bentuk pepejal. Okey, boleh ya? Okey, settle dalam bentuk pepejal atau ada sejenis asid kering. Glacial. Glacial acid. Glacial acid maksud dia belum ada sifat asid. So itu belum ada sifat asid, maksud dia tak ada ion. Itu mula-mula dah tolak lah, tak ada ion. Okay? Itu bila tak ada sifat asid, maksud dia tak ada ion. So dia terus tolak ke bahagian bukan elektrolit. Contoh, asid ethanoic glacial. Okay? Itu glacial ethanoic acid, maksud dia tiada sifat asid, tiada H+ pun, tak ada ion, dia hanya molekul sahaja. So tolak ke bukan elektrolit. Okay, dapat. Ini settle Okay, very good. So ini nota kita. Okay, sekarang yang kedua, saya bagi siap-siap dulu ini supaya nanti kita boleh copy paste. Sebab elektrolisis ni pening kepala sikit. So kalau kita tak buat nota siap-siap, nanti banyak benda you boleh kena belajar dari awal. So kita buat dulu pemerhatian dia semua dah siap, nanti kita copy paste dia, senang. Lama-lama you ingatlah. Okay, pemerhatian yang ada di katot ada di anod. Okey, nanti kita akan cek siapa katot, siapa anod. Lepas tu ada ujian pengesahan 3 ini sahaja. Okey, kita tak ada ujian pengesahan macam Mg2+, itu redox sahaja kita bincang. Di sini ujian pengesahan cation, anion tak bincang. Kita hanya ujian pengesahan untuk hidrogen, gas oksigen, gas klorin sahaja. Okey, untuk hasil di katot hanya boleh ada hasil logam, semua logam. Okey, semua logam boleh jadi hasil di katot. Nanti kita akan cari mengapa macam ini. Lepas tu atau gas hidrogen. Gas hidrogen atau semua logam lah. Okey, sekiranya logam magnesium, logam zinc, logam aluminium, semua logam, pemerhatian dia adalah pepejal warna apa? Warna kelabu. Yes, warna kelabu. Okey, so kita tulis pemerhatiannya pepejal kelabu dienapkan. Sini pakai perkataan dienapkan, deposited. Dienapkan maksud dia melekat dekat elektrod. Itu maksud dienapkan. Terenap bolehlah, itu bahasa Melayu je. Okey, kata bahasa tak ada masalah. Pepejal kelabu dienapkan. Maksud dia melekat dekat elektrod. Okey. Fikir balik, apa benda saya lupa elektrod. Ini elektrod. Elektrod karbon. So nanti melekat di bawah ini, so kita panggil dienapkan. Okey, warna hitam. Elektrod karbon, grafit, platinum, warna hitam. Okey, so nanti you akan nampak jadi cerah, ada pepejal kelabu. Okey, jelas Okey, kedua, dia kalau semua logam dia warna kelabu, kecuali logam ni kuprum. Kuprum dia warna pepejal warna perang. Pepejal perang dienapkan. Okey, pepejal perang dienapkan. Lepas tu kalau gas hidrogen ada gelembung. Kalau hasil dia gas hidrogen macam hari tu sel kimia ada kan. So gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Okey, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Okey, ini saja yang boleh ada di katot. Okey, maksud dia katot hanya boleh ada hasil logam, gas hidrogen. Itu je. Saya dah rumuskan semua. You tak payah fikir, katot ada banyak hasil. Tak ada, mana ada. Sama ada logam atau gas hidrogen. So ini je pemerhatian yang ada. Okey, saya dah kecilkan skop. Kalau di anod, dia hanya ada gas klorin. Gas klorin maksud dia sini warna dia, kalau klorin cair dia, air klorin semua warna kuning. Warna kuning. Okey, air klorin, aqueous klorin ke semua warna kuning. Tapi gas dia kita pakai yang lebih tepat, gas kuning, memang kuning juga, cuma dia bawa ada sedikit hijau. Okey, dibebaskan. Dia akan bawa gas
sedikit warna hijau. Majoriti dia kuning. Gas kuning kehijauan dibebaskan. Okey, boleh? Ada sedikit warna hijau. Okey, tapi majoriti tetap warna kuning lah. That's why air klorin, okey, itu air klorin dia, cecair klorin ke, aqueous klorin, ada orang suka guna term macam ini, semua warna kuning sahaja. Cuma gas dia ada sedikit warna hijau. Okey, seterusnya, bromin, gas, warna perang, dibebaskan. Okey, ini boleh jumpa di anod. Di anod boleh jumpa klorin, boleh jumpa bromin, okey, gas perang dibebaskan. Okey, ini oksigen. Sama. Apa warna oksigen? Ini ya. Okey, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Itu untuk oksigen. Okey, gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Itu ada di anod. So di katod punya gas tak berwarna hidrogen. Di anod adalah oksigen. Ada kemungkinan. Okey. Benda lain tak ada. Karbon dioksida, nitrogen semua itu tak mungkin akan jadi hasil dekat elektrolisis. Okey, so kita siapkan ini pula. Kalau ujian pengesahan, bagaimana kita nak uji hidrogen? Okey, saya dah kata ujian itu kita ada 2 step. Okey, ada 2 step. Okey, step pertama iaitu action dia. Okey, letak, saya rasa ini you pun boleh. Letak kayu uji hidrogen. Pakai kayu uji apa? Nyala ke bara? Menyala. Nyala. Nyala maksud ada api, masih ada api lagi. Letak kayu uji menyala ke dalam, kita kumpul dalam tabung uji, maka masuk ke dalam tabung uji. Kita kumpul dalam tabung uji. Okey, tengok gambar aja. Nah, kumpul dalam tabung uji. Nanti gas dia naik akan kumpul lah. Okey ya. So kita guna kayu uji menyala ke dalam, letak kayu uji menyala ke dalam tabung uji. Lepas tu baru apa kita dengar? Kita dengar bunyi pop. Okey, bunyi pop dihasilkan atau kedengaran. Okey, boleh lah, tak ada masalah. Yang penting ada bunyi pop dihasilkan. Okey, itu step dia. Kedua, sama juga, letak kayu uji, tapi kayu uji sekarang bukan menyala, berbara. Berbara maksud apa? Siapa tahu? Macam mancis kalau nyalakan ada api. Ada api itu kita panggil menyala. Kalau api baru padam je, padam, bukan lama padam. Okey, api baru padam, nampak merah lagi yang kepala mancis tu, itu maksud berbara. Okey, kalau kita letak kayu uji berbara ke dalam tabung uji, sama juga ke dalam tabung uji. Okey, itu langkah dia, satu markah. Kedua, okey, kayu uji berbara tadi menyala. Kita pakai macam ni lah, menyala. Maksud dia mancis yang baru padam je, masuk ada oksigen, dia nyala api balik. Itu maksud dia gas oksigen. Kita dah confirm itu gas oksigen. Okey, boleh. Ini masa sains ada. Masa elektrolisis sains PT3. Letak kayu uji berbara, menyala ke dalam tabung uji, bunyi pop dihasilkan. Letak kayu uji berbara ke dalam tabung uji, kayu uji berbara menyala. Okey, settle. Okey, gas klorin. Bagaimana nak uji gas klorin? Kita letak kertas litmus. Okey, kalau kita agak dia ada klorin, kita letak kertas litmus biru, warna biru, lembap. Maksud kena ada sedikit air, kalau tak boleh ke dalam tabung uji. Okey, kita letak sedikit kertas litmus biru lembap ke dalam tabung uji. Okey, itu langkah, itu action dia, tindakan kita buat. Kemudian bila kalau ada klorin, dia kertas litmus biru tukar ke
merah. Kertas litmus biru tukar ke merah. Ini melambangkan bersifat apa? Ini bagi tahu gas klorin ada sifat apa? Biru tukar ke merah. Acid. Acid. Ada sifat acid, yes. Tapi tak cukup. Acidic gases banyak. SO2 pun acid, okay. Lepas tu NO2 pun acid, nitrogen dioksida berasid juga. Tak boleh macam itu. Tapi special, bila kita buat cara ini, kalau dia klorin, okay, dia akan sambung ayat dia dan kemudian menjadi putih. Iaitu maksud sini dilunturkan. Bleach. Okay. So, kertas litmus biru tukar ke merah, change to red and then to white. Maksud dia kertas terus jadi kertas putih. Macam A4 paper yang blank paper tu jadi kertas putih balik. Itu maksud dilunturkan. Itu maksud dia klorin. Sebab klorin adalah ejen peluntur. Okay, so kita dah boleh check. Ini test dia, kita dah tahu dalam tu ada gas klorin. Okay, boleh faham? Kalau you pakai acidic gases yang lain, benda asid yang lain, dia hanya boleh tukar ke merah sahaja. Dia hanya boleh tukar ke merah sahaja. Sebab dia berasid. Tapi untuk klorin special, selepas dia tukar ke merah, next adalah jadi putih. Iaitu semua color yang ada di kertas litmus tu hilang. Jadi balik kertas putih. Okay, so itu maksud dilunturkan. Klorin adalah ejen peluntur. Itu sebab dia kita boleh guna ujian ini. Ujian pengesahan ini. Okey, boleh ya? Okey, setakat ini daripada atas sampai page 1, page 2, ada tak benda nak tanya? Okey, sekarang kita nak masuk ke real story, okey? Case by case. Macam dulu, redox pun sama. Contoh demi contoh. Exam memang akan pilih salah satu contoh untuk jadikan soalan. Okey, ada? Tak ada, kita sambung. Okey, Fan. Yang pemerhatian tu memang untuk elektrolisis ni sajalah. Pemerhatian kat cathode, anode semua tu. Di cathode hanya boleh ada ni je. Di anode hanya boleh ada ni je. Saya dah rumuskan untuk awak senang. Kalau tak, pening kepala. Banyak sangat, betul? Okay, so untuk case nanti kita cek seterusnya, ia akan nampak. Di cathode sebenarnya beberapa jenis hasil je boleh ada. Di anode pun sama, beberapa jenis hasil je. Okay, masa sains PT3, apa hasil dia? Hidrogen dan oksigen, betul? Ingat lagi, sains PT3 elektrolisis, cathode, hidrogen, anode, oksigen. Ya, sama. Sini pun sama macam ini juga. Cuma kita tambah ada mungkin bromin, mungkin klorin, macam itulah. Okey ya? Boleh? Boleh. Okay, very good. Okay, sekarang kita tengok contoh pertama. Elektrolisis. Kita ambil case yang pertama. Kita kaji dulu elektrolisis sebatian leboran. Maksud kaji yang lebur punya. Okey, apa leboran yang buku teks bagi? Kita kena ikut. Nanti tak dia akan tanya balik soalan dia. Leboran plumbum 2 bromida. Okey, plumbum 2 bromida. Okey. So, dia punya keadaan di sini kita pakai karbon. Inert. Karbon adalah elektrod yang inert, lengai. Bahasa Melayu lengai. Okey. Elektrod lengai maksud dia nanti elektrod ini tak berlaku apa. Sebab dia lengai. Lengai maksud dia tidak reaktif secara kimia. Okey, kalau you pakai lengai dia tak reaktif secara kimia. So benda yang akan berlaku tindak balas kimia adalah dalam elektrolit dia. Dalam elektrolit. Okey ya. So sekarang kita dah ada case macam ni. Ini mentol. Lukis tak lukis pun tak apa. Okey, ada Swiss tak? Swiss. Penutup dulu. Maksud tutup on Swiss, off Swiss kan. Tak payah. Tak payah. Okey, masa exam jangan pergi lukis Swiss. Kalau lukis Swiss tu, you kena tutup. Leceh sangat. Okey, Swiss kena tutup. Kalau tak, lita tak lengkap. Tindak balas tak ada. So tak payah. Mentor pun tak payah pun tak apa. Cuma sini nyala sebab menunjukkan ada elektrik. Itu je. Okey. So semua dah ada. Okey, so sekarang kita cek dulu kerja kita di sini ya. Okey, susah sikit Okey, tak apa. Okey, tengok bateri dulu.
Bateri ada panjang, ada pendek, betul? Nampak sini panjang, betul? Sini pendek kan? Okey, besar sikit lah. Okey, ini panjang, pendek. So, yang panjang punya positive terminal. Okey, yang panjang punya sini positive terminal. Okey, yang pendek punya negative terminal. Ini benda pertama you kena tahu. Okey ya, kemudian ini dah siap ah. Okey, lepas tu cek elektrod dulu. Okey, elektrod ada dua. Kalau yang elektrod yang sambung ke positive terminal, okey, kita namakan dia sebagai anode. Anode. Okey, kejap saya ambil pen jap, senang sikit. Ya, ambil pen jap. Okey, itu sebab dia sambung ke positive terminal. Okey, kalau dia sambung ke negative terminal, you tengok sini lah, sambung ke negative terminal. Okey, so itu kita panggil kathod. Okey, boleh? So anode di sini dia daripada positive terminal bateri. Kathod daripada negative terminal bateri. Okey, ini dah. Okey, kemudian elektron dia. Elektron dia keluar daripada sini, negatif. Okey. Ada macam mana ni? Okey, apa? Masuk. Elektron daripada sini masuk ke sini. Kathod tempat dia. Okey ya. So itu bila you dah buat, seterusnya okey, ion dia. Apa ion yang ada? Plumbum 2 bromida. Kita ada Pb2+. Lepas tu kita ada Br negatif. Okey, itu je. Kita ada Pb2+, kita ada Br negatif. Okey ya. Okey, untuk gambar raja dulu. Ada apa nak tanya? Sebab gambar raja tu penting. Kalau you tak lakarkan benda konsep dia, okey, nanti yang seterusnya ada masalah. Soalan? Yang nak tentukan anode dengan cathode tu, macam nak tahu dia punya ni? Okey, dia sambung ke positif, maka nama dia anode. Okey, so positif terminal. Di sini positif terminal. Bateri kalau panjang punya maksud dia positif terminal. Okey, yang pendek punya maksud negatif terminal. Kalau dia sambung ke positif terminal, kita nama dia anode. Kalau dia sambung ke negatif terminal, kita nama dia kathod. Kathod anode sebenarnya nama untuk elektrod itu. Untuk elektrod. Sebab dua-dua elektrod sama saja. Hitam. So, kita nak bezakan dia dari segi anode dan kathod. So, kalau yang aliran apa ni? Aliran elektron tu. Dia yang lengkap punya macam mana? Daripada negatif keluar, lepas tu? Sini nanti akan berlaku tindak balas di sini. So, elektron yang lain nanti akan keluar balik di sini. Okay. Semua elektron di sini, di litar saja. Yang bawah tu, yang bawa
Yang bawa elektron itu sebenarnya adalah ion dia sebenarnya lah. Ion dia. That's why kita perlu elektrolit yang free moving ion. So ion baru boleh bawa elektron dia. Tapi bukan bawa elektron dalam lalutan tu, bukan. Dia berlaku sesuatu, nanti di sebelah itu berlaku sesuatu, keluar balik elektron. Keluar balik. Okay, so dia akan jadi macam satu circuit yang lengkap. Okay, ya? Boleh. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan dulu, nanti akan nampak. Okay, so kita nak kaji. Okay, elektrolisis apa yang awak kena kaji? Okay, ya, kita nak kaji yang first. Apa elektrolit formula dia? Apa ion yang hadir? Katot siapa? Anode siapa? Okay, kemudian ion yang bergerak tu ke katot tu macam mana? Apa yang dinyacas? Nyacas maksud buang cas. Buang cas. Okay, setengah persamaan dia apa? Pemerhatian, inference, nak terangkan pemerhatian. Nama hasil, jenis tindak balas dia, pengoksidaan ke, penurunan ke, lepas tu pengertian dia dari segi pemindahan elektron. Ini kita dah pandai. Bersama ion keseluruhan. Okay, so kita step by step kita check tengok. Kalau boleh faham, okay, tanya, tak boleh ada banyak lagi case. Okay, elektrolit formula dia. PB, Br, formula, elektrolit. Elektrolit ini kan, formula dia. Okay, kemudian ion yang hadir, very simple. Kita ada PB2+ atau Br negatif. Itu ion yang ada. Okey, lepas tu katot di sini terminal apa? Katot. Tengok. Ini katot kan? Terminal negatif. Tengok bateri dia. Anode di sini anode terminal positif daripada bateri dia. Sebab ada bateri. Dulu lain. Dulu tak ada bateri. Okay? Saya tahu. You perlu tafsir. Nanti you kena tengok balik sel kimia. Okay? Sekali lagi, topik ini topik paling susah tingkatan 5. Selesai ini, kira benda susah-susah selesai. Okay? Sebab yang karbon tinggal hafal. Yang belakang-belakang semua itu termo senang. Last 2 topik itu macam logam alloy itu. Okay? Contoh macam topik alloy. Banyak baca saja. Okay? Yang faham konsep punya topik ini. Okay? Positif sebab bateri. Negatif terminal daripada bateri, katot. Okay? Ion yang bergerak. Okay? So sekarang, kita ada 2 je ion dia. Kita ada PB2+ dengan Br negatif sahaja. Okay? So, mana satu yang bergerak ke katot, mana satu bergerak ke anod. Kita kena tengok elektron dia berkumpul di mana. Okey, cek gambar raja di atas. Elektron berkumpul di mana? Elektron keluar dari negatif terminal itu, bateri kan? Semua akan pergi ke mana dahulu? Maksud saya apa tadi, Sir? Elektron keluar dari negatif terminal. Okey, saya nak Zahir. Zahir masuk lambat. Elektron keluar daripada negatif terminal, dia berkumpul di mana? Ghazali? Zahir lah, dah on mic. Sekejap sih. Nah, ni suara baru bangun tidur, tengok. Okey. Elektron berkumpul di mana? Okey, semua orang online punya masalah macam ni lah. Okey, semua orang tengok gambar raja ini. Elektron keluar daripada negatif terminal. Dah keluar lah. Bergerak lah. Okey, berkumpul di mana? Katot ke, Sir? Oh, okey, bagus. Berkumpul di katot. Katot maksud inilah. Berkumpul di katot. Okey, So, you dah tahu elektron berkumpul di katot. Elektron bercas, membawa cas apa? Negatif, very good. So, you dah tahu elektron berkumpul di katot dan elektron bawa cas negatif. Okay, so maksud dia, katot ini bercas negatif. Sekarang katot ada bercas negatif.
Okey, bila katot bercas negatif, you rasa apa ion yang dalam ni ada dua ni je. Mana yang akan pergi ke yang bercas negatif, you rasa? Plumbum. Ya, Pb2 positif. Automatik benda. Okey, Pb2 plus akan pergi ke katot. Sebab katot bercas negatif. Bukan sebab kurungan ini, bukan. Ini maksud negatif terminal. Jangan salah konsep. Katot bercas negatif. Sebab elektron semua kumpul dekat dia. Maka dia bercas negatif. Kalau saya bercas negatif, automatik saya akan tarik benda yang cas positif. Okey? So, sini yang kurang cas negatif ni. Okey, maka yang pergi sebelah lagi adalah inilah, Br negatif. Okey, ini dah siap. Okey. So, sekarang, ion yang dinyacas. Ada pilihan ke? Okey, sekarang berapa jenis cat ion yang pergi ke katot? Berapa? Berapa jenis? Satu. Satu jenis je. So, tiada pilihan. Tiada pilihan. Okey, tiada pilihan. So, dia akan nyacas benda yang sama saja. Dia akan, ion yang dinyacas adalah dia. Melainkan, kalau ada 5, ada 3, ada 2 yang pergi. Banyak pergi ke katot. Baru kita nak pilih satu untuk nyacas. Nyacas maksud buang cas dia. Nak pilih satu ini berdasarkan faktor-faktor tertentu. Itu kelas seterusnya, ESO. Okey? Hari ini kita faham dulu lebur punya. Okey. So, nyacas maksud dia macam ini. Tengok senang nak tulis. Pb2 plus yang pergi Pb2 plus. Okey. Nyacas maksud dia jadi Pb. Buang cas. Nyacas. Nah, ini maksud nyacas. Pb2 plus jadi Pb. Ini maksud nyacas. Okey. So, bila Pb2 plus jadi Pb, bagaimana elektron dia? Setengah persamaan kena ada tambah E, tambah 2E, tambah 3E. Nak letak di mana? Kita ada dua pilihan. Pilihan pertama, letak di sini. Contoh, plus 2E. Rasa macam mana? Setengah persamaan ini. Betul ke salah? Salah. Salah sih. Salah, very good. So, letaklah sini. Letak sini. Itu je. Siap. Okey, ini nanti kita buat. Kita buat katot dulu. Okey, PB. Okey, salin dari tadi. Tadi kita dah buat. Okey, bila PB, apa pemerhatian dia? Mana? Ini ya? Okey, salin. Pemerhatian dia, pepejar kelabu dienapkan. Okey, pepejar kelabu dienapkan. Kenapa pepejar kelabu? Okey, nama hasil boleh tulis dulu. Logam plumbum. Ikut sini, tengok. Logam plumbum. Okey, mengapa pepejar kelabu dienapkan? Terangkan. Sebab logam apa terbentuk? Logam plumbum terbentuk. Ini maksud inference. Sangat simple. Macam tak ada tulis apa je. Okey, pemerhatian pepejar kelabu dienapkan. Mengapa pepejar kelabu dienapkan? So, kita terangkan dari segi teori dia sebab logam plumbum terbentuk. Nama hasil dia, logam plumbum. Apa jenis tindak balas dia? Siapa boleh? Reduction. Reductions, very good. Penurunan, reductions. Okey. Pengertian. Siapa nak cuba? Ini banyak kita buat lah. Okey. Syifa nak try. Okey. Two Ion. valence electron. Oh, bukan Bukan. Ion. Ion plumbum membebaskan Ion plumbum 2. dua. Membebaskan ke? Sure, tengok. Menerima Yes. Menerima dua 2 elektron valence untuk membentuk plumbum
Plumbum. Ion. Plumbum. Ada ion. Ion Ion. di sini. Ini membentuk apa? Atom. Yes. Okey ya. Bagus. Okey, ini cara kita terangkan mengapa dia penurunan, sebab ion plumbum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum. Atom plumbum. Itu je. Okey, untuk sebelah. Okey, di sini yang dinyacas tetap sama. Satu je. Sebab dia pergi, satu je pergi. Okey, so dinyacas maksud dia, you boleh tulis siap-siap macam ni, maksud dia Br negatif. Br negatif, dia jadi Br. Ini maksud nyacas. Br negatif, dia asal ada negatif. Nyacas maksud dia buang cas. Nyacas maksud dia buang cas. Okey, so nyacas punya cara buang cas. Tak ada buang cas tu je kita buat. Okey, tapi Br tak bentuk. Br tak boleh atom. Br sentiasa dalam bentuk molekul, betul? Br dalam bentuk molekul. So Br2. So sini 2 Br negatif. 2 Br negatif, Br2. Nak seimbangkan Br dia. Okey, sekarang elektron dia di sini ya. Elektron dia di sini. Okey, sebab tadi 2 positif, 2 negatif buang jadi neutral. Sekarang ada 2 negatif. So sini balance dengan 2 negatif. Itu je lah. Maksud dia elektron dibebaskan. Okey ya. Okey, Br2. Apa pemerhatian dia? Salin. Ini pemerhatian dia. Okey. Okey, ini dulu. So apa nama hasil dia? Gas. Bromin. Okay, ini mengapa gas perang? Sebab gas, bromin, terhasil. Inference maksud dia terangkan pemerhatian. Inference maksud terangkan pemerhatian. Pemerhatian you nampak gas perang. So, apa penerangan dia? Iaitu gas bromin terhasil. Okay, so sini of course membebaskan adalah pengoksidaan. Membebaskan adalah pengoksidaan, membebaskan elektron pengoksidaan. So di sini pengertian dia. Okey, siapa nak cuba? 2. Okey, try. Tu Izan. saya cuba. 2 ion. Tu ion. Bromida. Bromide, yes. Bromida Mem. membebaskan 2 valence elektron. Okey, valence elektron. Okey. Form untuk membentuk molekul bromide. yes, molekul bromin. Okey, molekul bromin. Bromin molekul. Okey, bagus. Itu dia. Okey, 2 ion bromida membebaskan 2 elektron valence untuk membentuk molekul bromin. Ini banyak kita kaji dekat topik redox mula-mula sekali. Okey, persamaan ion keseluruhan ini tambah ini. So kita tak buat apa-apa tunjuk lah sebab dah banyak kita buat. Ini tambah ini 2E 2E. Potong. 2E 2E potong. So kita dapat hasil dia Pb2+. Pb2+ plus 2 Br negatif. Okey, kita dapat Pb tambah Br2. Kita dapat ini. Pb2+ plus 2 Br negatif equal to Pb plus 2 Br plus Br2. Okey, ini persamaan ion keseluruhan dia. Macam dulu persamaan ion sama je lah. Okey, persamaan ion pun ini juga jawapan dia. Okey, sama saja. Okey, untuk case ini ada masalah tak untuk case ini? Boleh ya? Okey, so you ada 10 minit. Okey, 10 minit. Kita sampai tak apa.
Okey, 10 minit you lakarkan yang kedua. Yang kedua. Hari ini kita siapkan leburan. Case macam ini pun ya. Okay, you try ini ya. Okay, untuk 10 minit lakarkan jawapan. Okey, isi kehadiran. Saya dah post dalam chat dah isi kehadiran. Okey, sampai sini saja. Tak sempat dah. Satu lagi. Okey, awak ada 5 minit lagi nak beralih ke kelas lain. Okey, so untuk kehadiran isi ya. Jangan tak isi. Okey, untuk case, untuk esok pagi, kita akan sambung lagi satu case macam ini. Okey, you buat dulu. Okey, lepas tu, kita akan sambung seterusnya kalau saya tukar. Saya tak nak pakai lebur. Maksud saya nak pakai lalutan. Saya nak guna lalutan. Saya tak nak pakai lebur. So kalau lalutan, macam mana pula? Okay, you boleh try lakarkan sebab kita dah ada nota hasil semua pemerhatian. Okay, untuk hari ini penting, sila lengkapkan semua nota yang ada di depan ini semua sebab kita nanti banyak copy paste. Okay, pemerhatian copy paste, inference pun sama, nama hasil pun sama. Okay, cuma seterusnya kita nak kaji apa teori dia, apa konsep yang kita kena kuasai sekiranya saya tukar leburan kepada yang satu lagi. Okay, iaitu tukar ke bentuk yang larutan. Lepas tu letak tabung uji. Agaklah sebab saya nak kumpul gas dia. Okay, boleh ya? Okay, isi kehadiran. Itu saja, saya akan bagi video ini untuk you refer balik untuk lengkapkan modul part yang depan-depan ini. Okay ya?
Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, ada soalan untuk 5 minit terakhir? Sir. Ah, Haifah tadi. Haifah. Haifah, Ahmed Izan, Irfan. Gambar raja tu kan sir? Hmm. Tak payah buat arrow dekat bahagian anode tu ke? Gambar raja di mana? Yang ini ya? Nombor 10 tadi. Yes. Ini anode, ini kathode, positif, negatif, elektron, ion apa. Itu setiap gambar raja kena buat. Setiap gambar raja kena lukis. Tapi jangan lukis teruk macam saya. You kena buat elok sikit lah, guna pembaris apa. Okey ya? Tapi sir, dekat bahagian anode tu, tak payah buat arrow ke? Bahagian anode, tak payah. Tunjuk separuh dah. Arrow tu ada dekat sana, dekat pergi kathode sudah cukup. Okey, itu je soalan saya. Okey. Ahmed Izan? Tak silap. Oh, tak ada. Okey, Irfan? Sir, tadi yang terenap tu kita panggil apa kalau dalam bahasa Inggeris? Deposited. Tapi bahasa Inggeris, okey, saya bagi sikit lah. Ya, sorry ya. Jangan pakai deposited. Bahasa Inggeris dia banyak benda boleh diterima, benar, tak ada masalah. Okey. Grey solid is form. Cukup? Very easy. Grey solid is form. F-O-R-M-E-D. Atau tak ada pun tak apalah. Brown solid is form. Maksud dibentuk, betul? Dibentuk. Tapi diterima, tak ada masalah. Colorless gas bubbles release. Ini apa? Greenish yellow gas release. Brown gas release. Dibebaskan, release. Okay? Colorless gas bubbles release. Okay, letak, put. Menyala. Burning wooden splinter into mouth, into test tube. Into test tube. Pop sound produce. Ini boleh je. Okay, translate lah. Okay, boleh ya? So deposited, Boleh. nak pakai, tak pakai pun tak apa. Tapi bagi saya, you tak payah pakai. Sebab so far English kita terima is form tu dah cukup lah. Okay ya? Okay, settle. Ada soalan lain? Okay, so esok nak cepat, ada siap-siap lah. So kita check jawapan. So you pun kurang confusing. Ingatlah sebab sekarang you kena alih ke sini untuk teruskan, nanti nak banding dengan sel kimia. Itu lah pusing kepala tu. Ada orang bagi tahu saya topik ini, saya macam faham. Tapi tak tahu apa yang saya faham. So maksud dia, you belum baca elok-elok. Okay, you kena teliti, kena kaji. Okay, kena kaji dulu. Lepas tu kena tafsir. You kena tafsir. Kalau tak, memang susah nanti. Okay, topik yang paling susah untuk tingkatan 5. Okay, lagi? Tak ada. Okay, kehadiran isi. Okay, video ni saya post dalam Google Classroom boleh. Okay, ada orang nak biasakan login ID kan. Sebab akan didenda. Buka sekolah, ID siapa tak login, punya siap nanti kena denda. Okay, so saya letak dalam Google Classroom jugalah. Nanti saya share link GC itu. You boleh pergi tengok video di situ. Tak payah download lah. Kalau ada data banyak kat rumah, internet Unify semua, Telegram pun boleh. Okay ya. Itu saja untuk hari ini. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Baik. Thank you, sir. Isi kehadiran. Thank you, sir.